Yang pasal haram UMNO tu. yang Betul. kata mengharamkan UMNO ni, cerita ni dah berapa kali keluar. Sebenarnya saya berani menyatakan tu kerana sebagai orang yang berada di tengah-tengah episod the so-called pengharaman, tapi saya juga ada akses direct pada Tun Mahathir. Saya ada akses direct pada Muhyiddin. Saya juga ada akses direct pada pemimpin-pemimpin UMNO. Jadi saya merujuk kepada orang yang berkenaan. Nak dapat satu cerita yang sebenar lah. yang sebenarnya. Direct to the source kan kiranya. Direct from daripada the horse's mouth kan. Jadi rumusan yang boleh saya buatnya begini ya. Cerita ni direka untuk nak menggambarkan Datuk Zahid ni lah champion yang menyelamatkan UMNO. Ya. Jadi ditambah cerita tu ada sikit dimasukkan Ajinomotonya lebih supaya lebih menyelerakan ya. Apa yang berlaku bila saya cross check ya, bila cross check berkali-kali tidak timbul cerita kata ada keputusan untuk nak mengharamkan UMNO. Cara Dr. Mahathir berpolitik pernah dicadangkan supaya diharamkan DAP. Waktu saya dalam kerajaan pernah berkali-kali dicadangkan untuk mengharamkan PAS. Apa Mahathir jawab secara konsisten, dalam politik kita kena selesai cara politik. Kalau kita cuba mengharamkan, mungkin penentangan kepada kita akan datang secara underground. Betul. Yang lebih sulit. Sedangkan kita boleh menghadapi mereka. Jadi saya tahu falsafah Dr. Mahathir tak pakai ni nak mengharam-mengharam ni. Dia tak ambil shortcut lah. Dia tidak akan ambil shortcut. That is not Mahathir. Ya. Jadi, tapi bila Datuk Zahid buat klaim begitu, saya pergi jumpa Tun lah. Saya jumpa Tun takut-takut berbeza dengan apa yang saya tengok pendirian Tun. Dan Tun cerita penuh. Apa sebenarnya dia cakap. Tapi sama sekali tidak ada keputusan untuk nak mengharamkan, kemudian Anwar Ibrahim datang sebagai penyelamat. Itu completely bohong. Ya? Maknanya ada rancangan nak mengharamkan, kemudian Anwar Ibrahim datang menyelamatkan. Dan kerana Anwar Ibrahim, maka tak jadi diharamkan. Itu jelas suatu pembohongan. Itu ya. macam cerita hero, cerita Hindustan lah konon-kononnya. Betul lah. Jadi supaya ada hero dalam episod itu ya. Jadi supaya hero itu ni sekarang yang dulu dibenci, supaya hero ni sekarang diterima sebagai hero ya. Jadi apa sebenarnya yang Tun kata? Okay. Jadi saya cross check ini pula dengan satu lagi sumber di mana pada satu hari Noh Omar, Syahidan Kasim, Hamzah Zainuddin sebelum dia keluar pada UMNO, 3-4 orang ni dia pergi ke rumah Tun Mahathir. Dan Tun Mahathir menyatakan benda yang hampir sama dengan apa yang Tun beritahu pada saya. Dia kata pada saya, dia tidak cakap tentang seolah kalau kamu bubarkan UMNO ataupun saya akan haramkan UMNO, kalau kamu tak bubarkan UMNO, kamu dalam bentuk ugutan. Tidak. Waktu itu Dr. Mahathir, dia tahu dalam hati dia, saya jumpa dia boleh cakap, dia sayang pada UMNO. Tapi dia kira UMNO ni dah rosak. Itu adalah pegangan dia. Rosak kerana Datuk Seri Najib, rosak kerana politik wang, rosak kerana UMNO ni dah tidak lagi membela kepentingan orang Melayu. Jadi bila UMNO kalah dalam PRU 14, dia ada satu idea dia sendiri. Yang dia sebut bila jumpa pemimpin UMNO, termasuk saya, itulah ayat dia sebutnya. Dia kata patutnya UMNO ni orang Melayu dah tak sokong. UMNO ni orang Melayu dah benci. UMNO ni kerana lebih membela pemimpin. UMNO ni tidak lagi memperjuangkan kepentingan bangsa dan sebagainya. UMNO ni dah terperangkap dengan politik cash is king. Ini macam ritual. Jumpa dia itulah. Dia punya khutbah. Dia punya ayat wajib lah. Pada kami-kami dia. Ya. Jadi, lalu pada dia kata, sebagai satu idea, sebagai satu lontaran, dia kata UMNO ni patut dah boleh dibubarkan. UMNO patut dibubarkan sebab dah tak ada future untuk UMNO. Lebih kurang begitu. Itu ada cadangan. Dia cadang suruh kita bubar dan buat satu bentuk politik yang baru. Waktu itu juga dia sendiri pun kecewa sebab Bersatu hanya menang 12 kursi.
Jadi ada idea-idea dibawa supaya kononnya UMNO dengan Bersatu ni dua-duanya dibubarkan, diwujudkan satu entiti baru. Ada kata yang suruh bubarkan UMNO ni, masuk Bersatu. Ada juga di peringkat awal. Bubarlah UMNO ni. Dia suruhlah ahli-ahli parlimen ni masuk Bersatu lah. Sebab dia pun nak cari kekuatan. Sebab dia pun ada 12 kursi je dekat itu. Jadi memang ada percakapan-percakapan soal bubarkan UMNO, wujud entiti politik lain, atau bubarkan UMNO, suruh masuk ke dalam Bersatu. Okey. Itu memang ada. Tapi tidak dalam bentuk yang Anwar Ibrahim gambarkan. Diputuskan untuk UMNO nak diharamkan, kemudian dia membela, maka tak jadi diharamkan. Itu yang saya nafi itu. Kalau cakap tentang cadang supaya kita bubar sendiri, itu cadangan, pandangan politik dia. Tak payah banyak parti, bubarlah, masuk dalam Bersatu. Kita pun pegangan kita, bubarlah Bersatu, masuk dalam UMNO. Memang itu adalah perbahasan itu kan. Betul. Jadi, bila saya tanya Tun pun beritahu. Tun beritahu pada saya, kalau soal keputusan kerajaan, dia tak pernah panggil Anwar bincang soal kerajaan. Pada awal dia menjadi Perdana Menteri. Ya. Kemudian bila saya tanya Tan Sri Muhyiddin kata, waktu itu saya Menteri Dalam Negeri. Kalau saya nak haramkan UMNO, saya boleh haramkan, tak payah tunggu nak rujuk pada Anwar, pada sesiapa. Sebab Akta RUS memberi kuasa kepada Menteri Dalam Negeri. Dan setakat yang saya ingat, dan dia tag kat saya, ROS tidak pernah membuat pengesyoran untuk mengharamkan UMNO. Jadi pada Tan Sri Muhyiddin, mengharamkan UMNO itu tak pernah berbangkit. Tapi waktu saya sebagai Sesagong, kita ada kebimbangan. Itu ada di sebelah kita. Kita bimbang, kita takut-takut setelah kita dah kalah, UMNO cuba diharamkan. Sebab apa? Sebab kita tahu kita memang ada buat kesilapan. Ya, di mana saya menerima surat peringatan daripada ROS, di mana UMNO mengikut rekod ROS sejak tahun 2012 tak mengisi borang 9. Yang mana sedangkan borang itu kena hantar pada tiap-tiap tahun. Melaporkan semula cawangan-cawangan kita yang bermesyuarat. Sebab UMNO ni setiap cawangan ada pendaftaran dia sendiri. Of course, dia berbeza dia punya ni. Dia berwajib untuk melaporkan. Jadi borang 9 ni bila datang rekod pada kita, tak tahu macam mana berlaku, borang tu hilang ke mana, cawangan-cawangan biasanya buat. Tapi bila sampai ke ibu pejabat, entah hilang ke, misplace ke, ataupun kerana waktu itu kita kerajaan, kita tak ambil berat perkara itu. Bila kita jatuh, for granted lah. Take for granted. Jadi, bila kita jatuh sebagai kerajaan, memang kita ada kebimbangan. Bila ROS memperingatkan kita, daripada 2012 sampai 2018, kita tak menyiapkan borang 9 tu. Sehingga saya terpaksa membuat satu pasukan 30-40 orang mengisi borang-borang, kutip balik sampailah masa Perhimpunan Agong 2019, kita menghantar borang-borang tu dengan lori ke pejabat ROS. Berapa kotak? Yang backdated. Banyak kotak. Hantarkan lori kecil. Untuk tahun 2012 sampai lebih kurang 2016 ke 2017. Tak komplit lah. Tak komplit. Masih ada lagi yang tak. Jadi kalau nak diharamkan UMNO, itu saja sudah cukup untuk Menteri Dalam Negeri just mengharamkan UMNO. Jelas, sebab benda tu dah melanggar Akta ROS kan? Memang jelas sekali. Boleh dia, persatuan yang tidak mengemukakan laporan-laporan itu boleh diharamkan. Dan ada persatuan pertubuhan yang dibuat begitu. Jadi ringkasnya ialah pada saya, kita fikir itu dari segi fakta. Ya. Cuba kita ambil dari segi logik. Kalau yang betul yang nak mengharamkan UMNO ini Tun Mahathir dan Muhyiddin, dan yang menyelamatkan UMNO adalah Anwar, kenapa bila bertembung politik kita sokong Mahathir dan sokong Muhyiddin? Ini soalan saya pada pemimpin yang reka cerita ni. Tadi saya beritahu dari segi fakta. Saya tanya Muhyiddin menafikan. Saya tanya Dr. Mahathir menafikan. Saya tanya Noh Umar dan kawan-kawan yang pergi ke rumah Mahathir, konsisten dengan 3 orang tadi. Jadi dari segi fakta pada saya, cakap nak haram UMNO tu jelas pembohongan. Anwar Ibrahim yang menyelamatkan adalah
pembohongan. Kemudian kita ambil segi logiknya pula, supaya orang UMNO kita dapat berfikir. Kalau betul yang mengharamkan UMNO tu Mahathir dan Muhyiddin, yang menyelamatkan UMNO tu pula kononnya Anwar Ibrahim, kenapa waktu Anwar Ibrahim bertempur dengan Muhyiddin dan juga Tun Mahathir, kenapa kita sign SD sokong Mahathir? Ini masih cerita langkah Sheraton lah kan? Sebelum langkah Sheraton. Sebelum lagi tu. Sebelum langkah Sheraton kan kita semua sign SD sokong supaya kerana Anwar Ibrahim cukup 2 tahun dia nak minta jadi Perdana Menteri. Yes, kita tu. Ya, jadi grup yang pro Tun Mahathir tak nak bagi pada Anwar. Kemudian UMNO masuk dalam episod itu bila ada keretakan di dalam PH ketika itu. Jadi kalau betul Anwar Ibrahim yang menyelamatkan kita, macam mana pula kita sign SD pergi sokong Mahathir? Kerana bila Mahathir pula letak jawatan, kita sign SD sokong Muhyiddin. Secara logik je. Kalau Anwar Ibrahim sebagai penyelamat, daripada dululah patut kita sokong Anwar Ibrahim. Tapi kita tak menyokong Anwar Ibrahim. Malah kita bawa pula usul dalam Perhimpunan Agong, timbullah isu no Anwar no DAP. Jadi kenapa sekarang timbul cerita dah Anwar sebenarnya hero, Tun Mahathir Muhyiddin sebenarnya penjahat? Pada saya afterthought. Bila benda tu dah berlaku, dah keadaan sekarang, kerana sekarang ini kita nak kena pujuk orang UMNO supaya sokonglah DAP, sokonglah Anwar Ibrahim, maka di create narrative sebenarnya this is the hero that we must support.